Dr. Saadiah binti Rosli. Saya Naili Marindi binti Mazlan. Dan saya Nur Aliah binti Osman. Okey, baiklah. Pada hari ini kami akan melaksanakan program khidmat sosial di PDK Seri Utama Air Keroh. Jom. Mesti semua orang tertanya-tanya, apa itu PDK? PDK ialah program pemulihan dalam komuniti. PDK ni adalah satu strategi dalam komuniti bagi pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial OKU untuk orang kurang upaya. Dan ianya untuk semua peringkat umur. Tapi kan, kenapa Saadiah, kenapa OKU dekat PDK ni tak ke sekolah? Nak tahu kenapa mereka tak sekolah? Kerana OKU di PDK yang umurnya layak ke sekolah, dia ni adalah berkefungsian rendah dan kebiasaannya ada juga yang terlantar. Dan sebab itulah mereka tak ke sekolah. Oh, baru tahu. PDK Seri Utama ataupun Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Seri Utama terletak di lokasi Air Keroh dan ia beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Okey, terdapat lebih kurang 45 orang pelatih OKU di sini dan juga 6 orang petugas. Terdapat pelbagai kategori pelatih OKU di sini iaitu kategori sindrom Down, autism, hyperaktif dan sebagainya. Dan seterusnya pelatih-pelatih OKU bermula dari umur 3 tahun dan sehingga yang paling tua iaitu 31 tahun. Selamat datang ke PDK Seri Utama. Okey, pada hari pertama ini kami mulakan sesi pagi dengan selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sementara menunggu kehadiran pelatih-pelatih ke PDK. Seterusnya kami teruskan pula dengan aktiviti pemanasan badan iaitu senam aerobik dengan lagu Girl in the Mirror. Okay. Lepas di aktiviti senam aerobik, kami terus ke sesi ice breaking supaya kami dapat cipta hubungan baru dengan pelatih-pelatih di PDK dan juga sesi guru RPJKPM. Okey, dalam ice breaking ni kami ada masukkan aktiviti Cikmang Kata dan juga coloran. Okey, Cikmang Kata tu macam biasa kami akan uji pengetahuan tubuh badan mereka dan juga untuk meningkatkan koordinasi pendengaran, mata dan juga pergerakan fizikal mereka. Contohnya, Cik Mang kata pegang hidung. Mana hidung? Sini. Dan seterusnya, coloran. Coloran bertujuan untuk meningkatkan koordinasi mata dan arah bagi pelatih PDK. Sebab apa? Pelatih PDK akan cari mana warna yang disebut oleh guru pelatih. Contohnya hijau. Jadi pelatih akan lari ke arah guru yang memegang warna hijau. Seperti video tersebut. Cimang kata pegang telinga. Cimang kata pegang hidung. Cimang kata pegang Okey, kemudian cikgu Eva kata warna biru. Warna biru. Sorry, dalam ni tengah sibuk buat aktiviti. Okey, aktiviti lepas saja sesi rehat dan ice breaking, kita terus ke aktiviti PDP, itu aktiviti kenali haiwan. Kenali haiwan kami bahagikan kepada 4 stesen. 3 stesen untuk pelatih berkefungsian tinggi dan sederhana. 1 stesen lagi kami khaskan untuk pelatih-pelatih berkefungsian rendah. Okey. Untuk pelatih berkefungsian tinggi dan sederhana, kami ada stesen pertama iaitu teka bunyi haiwan. Kedua, charade. Ketiga, puzzle. Yang cantum-cantum tu. Kemudian untuk pelatih yang berkefungsian rendah, session keempat, kami adakan aktiviti collage haiwan. Macam koyak, renyuk, tampal. Itu saja. Okey, jom ikut saya.
Okey, tak apa. Itu dia nama. 2, 3. Bunyikan. Blup, 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 blup. Kasih, terima kasih. Blup, blup, blup. Rizky, Gambar apa? Burung. Macam mana gaya burung? Cip 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 cip. Okey, pandai. Macam mana bunyi kata? Darani, bukan Darani. Alia. Hai Sadia. Mesej tanya tengah buat apa kan? Sekarang kami tengah berehat. Sekarang waktu jam 9, waktu sesi rehat untuk pelatih-pelatih di PDK. Okey, waktu rehat. Nanti kita sambung, okey? Alia. Oh, hai. Okey. Sebelum tu, kelebihan untuk aktiviti kenali haiwan tu yang ada 4 session tu. Okey, pertama sekali, kelebihan yang pertama untuk session pertama dan kedua iaitu teka bunyi haiwan dan juga syirik adalah untuk meningkatkan daya kognitif mereka untuk mengenal dan mengingat dan mengamati apa haiwan-haiwan yang dipelajari. Dan aktiviti yang ketiga ataupun dan yang ketiga iaitu aktiviti puzzle. Kami ingin merangsang sensori motor mereka iaitu daripada sensori visual dan sentuhan. Sama ada kena tak mata lihat sentuhan, mereka akan gabungkan puzzle tersebut dalam bentuk haiwan. Dan yang terakhir untuk pelatih-pelatih yang berkefungsian rendah iaitu di session 4 iaitu aktiviti collage haiwan adalah untuk meningkatkan motor halus jari jemari mereka. Koyak, lekat, siap. Ya. Lepas je aktiviti PDP iaitu kenali haiwan tu, kami teruslah pula dengan aktiviti untuk terapi psikomotor. Kami adakan aktiviti craft ikan iaitu ada sesi collage, aktiviti collage, renyuk, sumbat dan siap. Tapi untuk aktiviti kali ni, craft ikan ni kami gabungkan daripada kategori rendah dan kategori tinggi. Maksud saya berkefungsian rendah dan berkefungsian tinggi sebagai satu kumpulan berpasangan. Jadi untuk itu kami boleh di situ tujuannya ataupun kepentingannya adalah untuk merangsang sikap kerjasama, meningkatkan sikap kerjasama mereka berdua dan juga untuk melatih ataupun meningkatkan sensori motor halus. Ada koyak, ada tampal, ada renyuk. Kami juga meningkatkan kreativiti mereka. Begitu juga dengan untuk merangsang sensori visual mereka supaya mereka dapat melihat dan sentuh aktiviti grafikan tersebut. Dan hasilnya juga dapat mendatangkan rasa seronok dan happy sebab dah siap dan cantik. Koyak. Kaya paling kat sini. Okey, pandai. Tengok kau macam ni. Tengok ni. Tengok kau macam ni. Okey, basuh masuk dalam ni. Koyak. Terdapat satu kelemahan pada hari pertama iaitu rancangan aktiviti tidak sesuai dengan tahap kefungsian pelatih di PDK. Hal ini kerana berlaku persanggahan pemahaman antara petugas dan sisi guru tentang pembahagian kumpulan yang terdiri daripada pelatih berkefungsian rendah dan tinggi dalam satu kumpulan. Namun begitu, sisi guru terpaksa merombak semula rancangan dengan menentukan minoriti pelatih yang berkefungsian rendah ditetapkan dalam satu kumpulan yang terlibat dengan aktiviti collage haiwan sahaja. Manakala majoriti pelatih berkefungsian tinggi dibahagikan dalam 3 kumpulan untuk selesaikan 3 sesi aktiviti kenali haiwan. Perubahan ini mengganggu ketetapan masa dalam tentatif yang dirancang. Jadi,
Cadangan penambahbaikan untuk kelemahan tersebut adalah siswa guru perlu membuat pengesahan perancangan aktiviti dengan petugas DPDK dan beri penjelasan tentang perjalanan aktiviti secara bersemuka atau komunikasi dua hala. Hal ini untuk mengelakkan pencanggahan maklumat. Melalui pengesahan tersebut, kedua-dua pihak dapat beri pendapat dan membuat pertimbangan untuk memberi keputusan yang jitu serta membantu dalam proses persediaan siswa guru untuk laksanakan aktiviti dengan lebih lancar berdasarkan tetapan masa dalam tertertib. Ya, hari ni PDK nak buat aktiviti apa? Okey, hari ni adalah hari kedua kita. Okey, pertama sekali dekat PDK, kami akan mulakan dengan aktiviti selawat. Selepas tu, kita akan senam aerobik. Seterusnya, bila dah senam aerobik, kita akan teruskan aktiviti sukaneka. Nak tahu apa aktiviti sukaneka yang kita jalankan? Jom. Okey, pertama sekali untuk aktiviti sukaneka kita akan ada 5 stesen. Okey, yang pertama, kita ada stesen Junjung Pundi Kacang. Okey, ni anda boleh lihat Junjung Pundi Kacang. Seterusnya, kita akan ada aktiviti perah air guna span. Okey, yang seterusnya kita akan buat aktiviti asingkan gula-gula daripada tepung. Okey. Stesen yang seterusnya, okey, anda boleh lihat kita ada aktiviti pijak belon. Dan yang terakhir, aktiviti untuk stesen yang terakhir ialah kita akan tangkap belon air guna kain. Okey lagi. Satu tinggal jumpa. Cepat dah. Okey. Peran sikit, peran tekan. Go. Lagi. Go Sophie, go. Okey, ada yang dah habis ke? Dah boleh dapat chicken rice shop. Ada Iskan. 1, 2, 3. Go. Nampaknya perlawanan amat sengit. Are you ready? Okay, ready. Satu, 2, 3. Langkah. Kamu langkah, Syari. Antara kelebihan aktiviti pertama iaitu junjung pundi kacang ialah dapat meningkatkan tahap kestabilan, tahap keseimbangan pelatih kerana dalam masa mereka menjunjung pundi kacang, dalam masa sama mereka akan berjalan ke tempat yang ditetapkan. Jadi akan meningkatkan tahap keseimbangan mereka. Dan kelebihan aktiviti kedua iaitu aktiviti memerah air menggunakan span ke dalam botol dapat meningkatkan motor halus pelatih melalui perahan span tersebut. Aktiviti mengasingkan gula-gula daripada tepung. Aktiviti ni bersesuaian untuk murid yang berkefungsian rendah. Okey, kerana mereka akan gunakan jari mereka untuk asingkan gula itu daripada tepung. Seterusnya, bagi aktiviti memijak belon, okey, dia akan meningkatkan keseimbangan pelatih PDK di sini. Okey, dan pada masa yang sama dapat memupuk sifat bersaing yang sihat antara mereka. Okey, dan akhir sekali adalah untuk stesen sambut belon dengan kain batik, iaitu stesen kelima. Okey, stesen ini merangsang koordinasi mata dan keseimbangan mata dan tangan mereka untuk menangkap belon, dan rakan yang seterusnya akan membaling belon ke dalam ini, ke dalam kain batik. Jadi kesimpulan untuk semua
aktiviti sukaneka IHA pada hari ini ialah dapat meningkatkan kemahiran motor halus, motor kasar dan keseimbangan koordinasi mata dan tangan, kaki dan keseluruhan badan. Okey, baiklah. Itu saja untuk pada hari ini. Habis. Okay, baiklah. Kita sekarang dah habis acara sukaneka kita. Tengok. Aiden pun dah penat dah. Dia kata kita nak rehat dan makan. Jom. Okay, anda boleh saksikan sekarang pelatih di PDK tengah rehat dan makan. Okay. Mereka sedang makan ni goreng. Kita pergi ke dalam dulu. Aduh, nak makan pula nak rakam. Jom. Sekarang bagi yang berkefungsian rendah, mereka akan sarapan di dalam bersama-sama guru di sini. Okey, sekarang kita akan melaksanakan aktiviti menghias cupcake dan juga membuat sandwich. Okey, jom. Pegang boleh pegang, jangan makan, pegang. Ya, okey. Kalau anda boleh lihat, sekarang ni kita tengah melaksanakan aktiviti membuat sandwich. Aktiviti ni banyak sangat kelebihan. Antaranya untuk meningkatkan kemahiran motor halus mereka semasa mereka menyapu telur di atas sandwich tersebut. Kedua, memberi peluang kerjaya kepada mereka. Mereka dapat meningkatkan ekonomi mereka, menjana pendapatan. Ketiga, meningkatkan daya kreativiti mereka iaitu seni kreatif mereka sendiri. Yang terakhir sekali, meningkatkan daya kognitif mereka. Kenapa? Kerana semasa mereka menyapu, mereka perlu fokus untuk letak, untuk menghias sandwich tersebut. Itu sahaja. Okey. Jom, Syami duduk sini. Anda boleh lihat, kita telah menghias cupcake. Okay. Di sini, pelatih PDK dapat meningkatkan kemahiran motor halus mereka ketika mereka menyapu krim dan mereka menghias sprinkle ni di atas cupcake. Kedua, memberi juga peluang kerjaya kepada mereka. Yang ketiga, meningkatkan daya kognitif mereka. Kenapa? Kerana mereka perlu menghias cupcake tersebut. Okey, dan yang terakhir dapat meningkatkan daya kreativiti mereka, iaitu nampak mereka menghias cupcake ni mengikut kreativiti mereka sendiri. Okey, jom kita makan. Buat lagi. Buat. Okey, go. Coklat kan? Coklat. Okey, macam ni. So dia pegang ujung kot. Pegang kat sini. Ujung yellow mana yellow? Sini yellow. Yellow colour. Buat yellow colour. Terdapat kelemahan yang dikenal pasti semasa aktiviti pada hari kedua dijalankan, iaitu tidak menitik beratkan kebersihan semasa pelaksanaan aktiviti. Misalnya, semasa aktiviti menghias kek cawan dan membuat sandwich dijalankan, siswi guru tidak menyediakan apron dan terdapat pelatih PDK yang tidak menggunakan sarung tangan semasa melaksanakan aktiviti. Hal ini menyebabkan pelatih PDK memegang makanan tersebut terus ke tangan mereka yang mempunyai bakteria. Selain itu, tindakan pelatih menyebabkan baju dan seluar mereka dikotori dengan bahan-bahan untuk menghias kek cawan dan membuat sandwich. Antara cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan bagi mengatasi kelemahan yang dinyatakan ialah membuat persediaan yang rapi daripada semua aspek. Misalnya, siswi guru perlu membahagikan jawatan kuasa bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan seperti jawatan kuasa kebersihan dan keselamatan. Skop kerja yang lebih mendalam ini menyebabkan siswi guru lebih cakna akan gerak kerja masing-masing. Kesannya, setiap perkara tidak akan dipandang sambil lewa menyebabkan setiap aktiviti dapat berjalan dengan lancar. Hai dan Assalamualaikum. Hari ini merupakan hari ketiga kami semua berada di PDK ini. Dan pejam celik rupanya hari ini dah merupakan hari terakhir kami berada di sini. Agak menyedihkanlah nak tinggalkan diorang semua. Tetapi walaupun hari ini hari terakhir, tetapi masih lagi padat dengan aktiviti-aktiviti yang sudah pun dirancang. Nak tengok aktiviti apa? Jom saksikan. Pertama sekali, seperti biasa, setiap pagi kami dan para pelatih serta petugas akan berkumpul bersama-sama di ruang tamu dan berselawat. Aktiviti selawat ini
sudah dikira sebagai aktiviti rutin lah bagi pelatih dan petugas di PDK Seri Utama. Dan kami mendapati aktiviti selawat ini juga berpotensi untuk menenangkan hati kami dan para pelatih di sini. Seterusnya, kami akan melaksanakan aktiviti senam aerobik. Berdasarkan pemerhatian kami, semua tidak kira golongan pelatih OKU kanak-kanak ataupun dewasa, dan juga bahkan kami dan petugas juga sentiasa bersemangat dan melibatkan diri secara aktif apabila melibatkan aktiviti senam aerobik. Kiri, kiri, tunjuk, tunjuk, tunjuk. Hey! Hey! Turun. Okey, kanan. Kiri. Goyang. Gummy, gummy, gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Empat. Apakah kelebihan aktiviti senam aerobik? Okey, pertama, aktiviti senam aerobik ini dapat menaikkan semangat pelatih PDK. Yalah, pagi-pagi semua masih lagi tak bersemangat, semua masih lagi mengantuk, dah ada juga yang dah mengamuk pagi-pagi. Jadi apabila kami pasang lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu macam lagu-lagu Gummy Bear ataupun Girl in the Mirror, jadi mereka akan berasa teruja dan seronok. Dan seterusnya, aktiviti senam aerobik ini juga dikira sebagai aktiviti senaman lah untuk pelatih di sini. Jadi pergerakan semasa senam aerobik itu dapat membakar lemak-lemak yang tak sepatutnya dalam badan mereka. Memandangkan hari ini merupakan hari terakhir, maka kami juga melaksanakan satu majlis penutup bagi meraihkan semua pelatih dan juga selama 3 hari program kami diadakan. Okey, dan majlis ini juga dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Arif bin Haji Yusa, pengerusi PDK Seri Utama. Selain daripada itu, untuk menjadikan majlis penutup ini lagi menarik, terdapat juga persembahan oleh para pelatih, iaitu persembahan tarian lagu Gummy Bear dan juga Happy Day. Nak tengok kan? Jom kita saksikan. Menjemur papan panjang, baik disusun tegak berdiri. Kalaulah ada umur yang panjang, akan kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan gimmick perasmian majlis penutupan pada pagi ini, majlis mempersilakan. Pada hari ini ialah aktiviti kotak misteri yang menumpukan kepada aktiviti gotong royong. Aktiviti ini bertujuan untuk melatih murid-murid ini dari segi pengurusan diri dan melatih mereka untuk menjaga nilai kebersihan. Okey, ia bermula dengan murid-murid akan dibahagikan kepada kumpulan kecil dan seterusnya mereka akan mencabut kertas yang merupakan bahan ataupun alatan gotong royong yang akan dipilih oleh mereka. Setelah itu mereka akan dibahagikan guru-guru pelatih yang akan membimbing mereka dalam membersihkan kawasan. Dan saya mendapat sambiran dan kami ditugaskan untuk mengelap tingkap. Okey, dan saya pula bersama Izudin. Saya dengan Izudin tengah basuh pinggan.
Vindra, nak tingkap ke dengan Cik Nelly? Okey. Yay. Setiap aktiviti pasti ada kelebihannya kepada pelatih-pelatih PDK. Untuk aktiviti gotong royong, kelebihan yang pertama adalah menerapkan nilai murni menjaga kebersihan dalam diri pelatih. Hal ini kerana mereka didedahkan dan diajar mengenai cara-cara mengenai aktiviti gotong royong dan juga kelebihan setiap aktiviti tersebut. Dan yang kedua, ini sangat penting. Aktiviti gotong royong juga mengeratkan hubungan silaturahim antara pelatih, petugas dan kami sendiri, iaitu guru pelatih IPG Kampus Perempuan Melayu. Hal ini kerana kami semua bekerjasama dalam menjalankan tugas yang telah pun dibahagikan sebentar tadi. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti sepanjang menjalankan aktiviti pada hari ketiga. Pertama sekali, tiada persediaan rapi untuk majlis penutup. Hal ini kerana kami didatangi pengerusi PDK Seri Utama iaitu Datuk Haji Muhammad Arif bin Haji Yusa secara mengejut dan menyebabkan kami juga tidak menyediakan sebarang teks ucapan untuk beliau. Kelemahan yang kedua ialah aktiviti gotong royong tidak melibatkan semua pelatih. Aktiviti ini hanya berfokus kepada pelatih dewasa, memandangkan bilangan guru pelatih dan petugas tidak ramai untuk mengawal pelatih kanak-kanak sekiranya mereka turut menyertai aktiviti yang dijalankan. Kesannya hanya pelatih dewasa yang mendapat manfaat daripada aktiviti ini. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Cadangan yang pertama ialah membuat persediaan rapi, terutama apabila melibatkan majlis formal. Hal ini supaya majlis akan berjalan dengan lancar meskipun terdapat peristiwa yang tidak dijangka. Cadangan penambahbaikan yang kedua ialah menyediakan aktiviti lain bagi pelatih kanak-kanak. Hal ini supaya mereka tidak berasa tersisih atau diabaikan semasa kami menjalankan sesuatu aktiviti. Kesannya, semua pelatih akan menerima intervensi yang sepatutnya di sebalik aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Harapan kami adalah supaya program PDK ataupun program pemulihan dalam komuniti ini lebih dikenali oleh masyarakat tentang kepentingan dan sokongan yang boleh diberikan kepada golongan orang kurang upaya ataupun OKU. PDK memberi banyak kelebihan kepada kualiti hidup golongan OKU yang tidak lagi sesuai untuk mendapat pendidikan di program pendidikan khas integrasi PPKI di sekolah. Antaranya dari segi peluang pendidikan, terapi, pemulihan, latihan dan sebagainya. Jadi, kami berharap semua pihak akan berganding bahu dalam menjayakan lagi pelaksanaan aktiviti di PDK. Sekian, terima kasih.